Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Engkau dan aku bakal berbadu, mewarna cita yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Kita semua nada warga setia. Janji terpatri, megah terajui, si pendidikan negara.
kandung suruh budiman, oh di malam gelap, bina budi penyebar kita, pancaran semangat wajah. Ibu kandung suruh budiman, ibu pujaan kami, yang berjasa pada masyarakat, hidup gagah berani. Ibu kandung suruh budiman, berikanlah sumpah-sumpah sinar suci, selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. LBS, play this one.
Mohon perhatian kepada semua hadirin untuk memastikan program kita berjalan dengan lancar. Hadirin diingatkan untuk memastikan mikrofon anda berada di dalam mod pengaturcaraan senyap bagi mengelakkan sebarang gangguan suara sepanjang program berlangsung. Para hadirin juga diingatkan untuk mengisi link pendaftaran yang telah diberikan di chatbot live Facebook. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim yang dialu-alukan Dr. Sakinah binti Saleh selaku pensyarah subjek pembimbing rangka sebaya kelas F. Saya Puteri Nur Atira Elia binti Azizan Shah selaku moderator pada hari ini. Yang diraikan Cik Aina Afifah binti Azali selaku panel jemputan kita pada hari ini serta barisan ahli jawatan kuasa pelaksana program dan para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan inayahnya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi yang tenang lagi indah ini bagi menjalankan webinar pengurusan masa, kepimpinan tidak menghalang kecemerlangan. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, webinar pengurusan masa kepimpinan tidak menghalang kecemerlangan ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kepentingan pengurusan masa di samping menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin. Bulu diasah, jalinan disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Hadirin sekalian, bagi memohon rahmat dan juga keberkatan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama menadah tangan, memohon doa ke hadrat ilahi, semoga majlis ini sentiasa berada di dalam keredoannya. Majlis dengan ini menjemput Abdul Salam untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqun azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barud jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembalikan kepada segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis webinar pengurusan masa yang diadakan pada pagi ini ya Allah. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jualah kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Abdul Salam di atas bacaan doa sebentar tadi. Salam seabad Ibu Kandung Suluh Budiman diucapkan kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri webinar pengurusan masa, kepimpinan tidak menghalang kecemerlangan. Baiklah, untuk makluman para hadirin,
Webinar ini menjadi satu platform untuk memberi pendedahan kepada hadirin tentang kepentingan pengurusan masa di samping menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin. Sebelum kita memulakan, eloklah kita mengetahui serba sedikit tentang latar belakang panel jemputan terhormat pada hari ini. Nama diberi Aina Afifah binti Azali, merupakan seorang pelajar mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris, pelajar semester 6 dalam Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga dan merupakan YDP bagi Kelab Rekreasi Luar UPSI Sidang 2021-2022. Assalamualaikum diucapkan kepada Cik Aina Afifah binti Azali. Apa khabar Cik Aina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik-baik saja. Sangat sihat. Alhamdulillah, nampaknya Cik Aina berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cik Aina Afifah binti Azali untuk meneruskan program dan berkongsi ilmu bermanfaat bagaimana beliau menguruskan masa dengan bijak sebagai seorang pelajar yang juga turut menggalas tanggungjawab pemimpin. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Okey. Alright. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, semua dah tahu nama saya Aina Afifah binti Azali, merupakan yang di-Pertua Kelab Rekreasi Luar UPSI bagi sidang 2021 dan 2022. Okey, saya jadi panel hari ini disebabkan esko saya sendiri yang jemput, esko Kerlu iaitu Putri dan Nurul Syafiqah. Okey, terima kasih kerana atas jemputan. Okey, saya menjadi panel hari ini sebab saya ingin berkongsi tentang menguruskan masa dan dalam tajuk kita iaitu kepimpinan tidak menghalang kecemerlangan. Jadi apa yang saya achieve dulu pada semester 1 di Universiti Pendidikan Sultan Idris adalah saya banyak menyertai beberapa program dan pertandingan yang telah dilaksanakan dan dianjurkan oleh pihak UPSI sendiri. Jadi kenapa saya nak achieve something, sebab saya nak pengalaman. Okay, bila kita berada di sebuah tempat yang lama, kalau nak tahu kita 4 tahun, kalau pendidikan 4 tahun di UPSI, kita nakkan pengalaman. Bukan pengalaman dari segi akademik sahaja, malah kita juga ingin pengalaman dari segi co-curriculum, dari segi biasalah kawan-kawan, kita mesti nak social kan, social, nak berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan kawan-kawan sekelas dan juga kawan-kawan yang berada di persatuan. Okey. Jadi apa yang saya achieve adalah saya dapat menyertai pertandingan bowling yang dianjurkan oleh Piala Pengarah Pusat Co-Curriculum. Saya juga dapat masuk pertandingan bowling yang dianjurkan oleh college, antara college, dan kedua-dua ni saya dapat nombor 2 lah, tapi berkumpulan. Okey, berkumpulan, tak dapat nombor 1, nombor 2. Okey, jadi seterusnya saya juga dapat masuk menyertai demo dalam membuat PAU, tapi yang ni di bawah Mu'alim, Fakulti Teknikal dan Vocational juga, kerjasama dengan Fakulti Teknikal dan Vocational. Jadi apa yang saya nak share ni adalah apabila saya cakap tentang achievement saya nak semua orang tahu bahawa kita boleh jadi pemimpin. Kita boleh jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Okey, seterusnya. Next slide. Okey, untuk kita punya tajuk kita pada hari ini iaitu kepimpinan. Okey, kepimpinan adalah leader. Okey, kalau nak tahu leader
seseorang leader mesti inginkan perubahan untuk menjadikan ianya lebih baik. Contohnya kalau saya masa menguruskan kelab rekreasi luar usi, saya inginkan perubahan. Jadi semua tahu bahawa kelab rekreasi luar usi adalah program outdoor. Tapi disebabkan pandemik, kita terpaksa buat online. Jadi saya akan buat aktiviti bahagian sukan tetapi online untuk kesedaran lah kepada masyarakat, kepada pelajar, mahasiswa untuk mahasiswa. Macam tu. Okay. Kenapa kita nak jadi leader? Semua nak jadi leader kan? Betul tak? Semua nak jadi pemimpin. Betul Kak Ina. Okay. Sebab apa kita nak jadi pemimpin? Sebab kita sukakan cabaran. Cabaran untuk improve. Untuk improve diri kita di samping kita juga dapat pengalaman lah. Pengalaman yang banyak. Memang best lah kalau korang tahu, kalau kamu semua dapat lihat bahawa kita dekat UPSI ni kita kena enjoy je belajar. Sambil enjoy tu kita terapkan sekali dengan kesukanan. Dalam sukan tu lah kita akan enjoy. Okay? Alright. Okay, sebagai seorang leader juga, kita juga kena pandai menguruskan masa lah. Macam dalam tajuk kita, pengurusan masa. Pandai menguruskan masa. Okay, macam mana kita nak uruskan masa? Nanti saya akan terangkan, okay? Okay, siapa pernah lalui, kita pernah cakap, hari ni masa sekejap je. Pernah tak? Sekejap je masa untuk hari ni. Tapi ada hari lain, kenapa lama sangat masa hari ni? Pernah tak tanya diri kita, tanya kawan kita, macam tu. Okay, nanti saya akan terangkan kepada next slide nanti, okay? Okay, next slide. Okay, yang ni lah, benarkah masa itu tidak cukup? Betul atau salah? Cuba komen. Betul ke tak masa itu tidak cukup untuk satu hari? Bagi saya betul. Okay. Okay. Tak cukup, lagi-lagi buat assignment. Afiq kata salah. Kita akan tengok nanti. Kenapa ada orang cakap salah? Kenapa ada orang cakap betul? Sebab bagi kita pun macam ada sometimes ni kita rasa macam sekejap ni masa. Ada satu hari ni lamanya masa. Macam rasa macam nak buang masa je pada hari yang lama masa tu. Okay, next slide. Okay, untuk webinar hari ni saya nak sharekan ada 3 perkara, iaitu kita adalah leader untuk diri kita. Yang kedua, kepimpinan yang mampu membawa kepada kecemerlangan. Yang ketiga, manfaatkan masa dalam kehidupan seharian. Okay, yang ketiga tu memang banyaklah saya nak cakap. Saya nak share benda tu. Saya rasa saya perlu share. Okay, seterusnya. Okay, yang ni, kita adalah leader untuk diri kita. Okay, nak tahu tak, kita sebenarnya ada pilihan. Kita ada pilihan, kita nak jadi leader ke kita tak nak jadi leader. Sebab apa tahu, setiap pilihan yang kita buat adalah menuju kepada future kita, masa depan kita. Contohnya, macam saya, masa SEM1, saya tengok ada iklan pencarian rakan Esko Kelab Rekreasi Luar UPSI. Saya ingat lagi. Okay, saya ajak kawan saya tapi kawan saya tak nak. Jadi kawan saya teman saja untuk interview. Saya pun pergi, okay, dah pergi semua.
saya macam betul ke ni pilihan aku? Sebab kita masuk persatuan, kita kena commit dengan tanggungjawab. Dah masuk takkanlah kita nak keluar balik. Dah masuk takkan nak keluar balik. Itu maksudnya lepaskan tanggungjawab. Itu memang prinsip hidup, memang jangan, kita kena commit dengan tanggungjawab kita. Kita tak boleh lepaskan tanggungjawab kita, macam tu je. Sebab itulah kita adalah leader untuk diri kita. Tanggungjawab tu penting. Okay. Jadi kenapa saya cakap pilihan kita adalah kehidupan kita, sebab kita punya choice adalah melambangkan masa depan kita. Contohnya pada hari ini, tajuk kita webinar pengurusan masa, kepemimpinan tidak menghalang kecemerlangan. Saya tahu bahawa diorang dah bincang-bincang, betul ke ni? Betul ke kita nak buat macam ni? Atau nak tukar tajuk lain? Saya pernah lalui benda macam ni. Sebab kita grouping. Kita macam, betul ke apa yang aku buat ni? Macam tu. Okay, so yang ni adalah, jadi terjadinya webinar pada hari ni adalah pilihan daripada kamu semua. Okay? Itu adalah macam tu lah. Saya jadikan diri saya ni sebagai seorang leader. Bukan sahaja untuk persatuan, tapi untuk diri kita sendiri. Okay, sebab kita pelajar kan. Yang menonton ni pun pelajar. Yang group ni pun pelajar. Syafiqah pun pelajar, Putri pelajar. Kita semua lalui benda yang sama. Sebab kita masuk sini pun pilihan kita sendiri. Betul tak? Betul kan? Okay. Okay. Seterusnya, kenapa kita, kita jadi leader adalah untuk menjadi diri kita lebih baik daripada yang terbaik. Kenapa saya cakap macam ni? Membawa maksud tak benda ni? Menjadi lebih baik daripada yang terbaik. Sebab apa? Kita kena improvekan diri kita. Okay, contohnya pada hari ini, kita rasa macam malas lah nak buat ni. Lepas tu macam esok macam malas lah. So macam benda kerja-kerja kita tu tertangguh. Jadi apa yang kita perlu buat adalah perbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Menjadi yang lebih baik daripada semalam. Malas tu boleh, tapi sekejap je, jangan lama-lama. Jangan sampai esok. Sejam je boleh malas. Okay? Sejam ke, satu hari ke, rasa macam semalam aku dah buat kerja banyak, hari ni rasa nak buat kerja sikit lah. Esok baru sambung kerja banyak balik. Sebab tahu kita di week 12 dah ni, week 11 kan? 11. So, jadi tahu kita ada 3 minggu je lagi untuk sampai ke week 14. Tahu banyak masalah, banyak assignment nak kena buat. Ni muka barai-barai semua ni. Okay, tak apa, faham, kita semua faham. Memang dari dulu kalau nak sampai week 14 ni memang banyak sangat assignment nak kena submit. Tapi itu bukan jadi penghalang kita untuk tidak buat assignment. Assignment tu adalah tanggungjawab. Projek itu adalah tanggungjawab. Laporan adalah tanggungjawab. Okay? Okay, yang tu semua adalah perkara-perkara yang saya buatlah pada waktu sekarang ni. Pada masa SEM 1 sepanjang SEM 6 yang saya buat. Jadi saya contohnya lah pada semester 1 saya masih menjalani kelas secara bersemuka. Sebab tu itu tiada lagi pandemik. Jadi pada waktu itu saya telah menguruskan masa saya dengan pelbagai program yang saya sertai dan program-program yang telah dianjurkan oleh Kelab Rekreasi Luar UPSI sendiri. Jadi pada waktu saya jadi rakan ESCO, Kelab Rekreasi Luar UPSI ni, saya pada hari Sabtu tu memang, Sabtu atau Ahad memang perlu akan buat program. Program bukan program ni tau, program hiking, memang outdoor, semua outdoor. Jadi kat situ memang
saya jadikan sebagai satu perkara yang baik lah untuk saya lepaskan tekanan-tekanan yang berlaku. Faham kan perasaan saya ni? Semua tahu, semua kena macam kita kena lepaskan tekanan kita. Bukan kita kena pendam je. Okay, kalau kita banyak assignment tapi macam tak mampu dah nak buat. Dah sampai tahap limit dah. Jadi kita kena fikirlah, kita kena figure out macam mana kita nak lepaskan tekanan kita. Keluar jalan-jalan ke depan rumah ke. Jalan je, tak payah jogging. Siapa sini pagi-pagi pergi jogging? Morning person. Afiq ni bagus lah. Farah Tira. Okay, nice. Bagus. So macam kita rasa macam orang lain tanya, nah, kenapa kau boleh bangun pagi pergi jogging pula tu? Sebab aku rasa macam time tu je saya rasa ada masa untuk saya jogging. Lepas saya jogging, saya terus buatkan kerja-kerja saya. Sebab kita dapat ilham lah. Time jogging tu memang kita fikir kerja kita, oh aku kena buat ni hari ni. Aku kena buat ni, aku kena settlekan kerja ni hari ni. Okay, macam tu lah saya itu contoh daripada saya. Memang betul lah apa yang saya buat, memang daripada dulu, daripada SEM 1 sampai SEM 6 saya buat macam tu. Okay, tapi disebabkan pandemik, memang pandemik time tu saya ni je lah, buat dalam kawasan rumah sahaja. Saya akan jogging dalam kawasan rumah sahaja. Okay, jadi itu saja yang untuk topik yang pertama, kita adalah leader untuk diri kita. Okay, saya tahu ramai yang rasa macam aku boleh ke pimpin diri aku ni, aku macam betul ke pilihan aku ni. So macam kita kena figure out lah masa depan kita macam mana, kita nak masa depan kita macam mana. Jangan kata oh umur aku dah tua lah, aku rasa aku buat pilihan yang salah. Tak. Kenapa kau join sesuatu perkara tapi itu adalah pilihan kau sendiri. Kau yang join. Sebab apa? Sebab kau sendiri, sebab ni pilihan kau. Macam tu. Pernah sekali lah macam kawan saya juga pernah tanya macam, menyesal aku masuk persatuan ni. Lepas tu cakap dengan dia, ni pilihan kau, kau yang masuk sendiri. So kau kena commit. Kenapa kau masuk first? Sebab ni pilihan kau. Kau yang rasa kau boleh buat, kau buat. Sebab lama-lama kan kita ada banyak kerja, assignment kita. Sebab tahu kan pelajar UPSI, pendidikan lagi. Banyak kerja. Tapi itu bukan jadi penghalang untuk kita stop dengan tanggungjawab kita. Kita kena commit dengan tanggungjawab kita. Kita kena susun kerja-kerja kita. Okay. Adilkan masa. Okay. Okay, seterusnya. Next slide. Okay. Alright. Kepimpinan mampu membawa kecemerlangan. Kenapa saya cakap topik ni tentang kepimpinan mampu membawa kecemerlangan? Sebab saya dah jadikan ramai sebagai inspirasi. Ramai, contohnya YDP MPP kita. Kita tengok dia macam wow, saya sangat kagum sebab kita dapat tengok beliau dapat memimpin tapi dalam masa yang sama beliau cemerlang dalam akademik juga. Dia boleh siapkan assignment dia. Dia boleh siapkan dia punya thesis dia, FYP dia. Dia boleh siapkan assignment dia sama dengan grup-grup dia. Okay, kenapa saya suruh terapkan Jerry ni adalah daripada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebab bila kita terapkan Jerry ni, kita akan dapat satu susunan lah, macam contohnya kan jasmani ni
Jasmani ni seperti yang kita tahu adalah daripada segi kesukanan. Macam saya cakap tadi, kita pagi jogging. Kalau dekat Bahtera ni memang kita jogging sebab bila kita jogging, bila kita terapkan kesukanan ni, kita akan dapat motivasi lah dalam diri kita. Bila kita macam, contohlah pukul 6.30 kita bangun, solat subuh semua, siap-siap pukul 7 kita pergi, kita pergi berjogging. Kalau pukul 6 tu kita solat subuh, bangun solat subuh sampai 6.30, sampai macam bangun kan, sampai 6.30, lepas tu 6.30 tu siap-siap, lepas tu pergi jogging. Lepas tu time jogging tu, jangan tidur pula lepas jogging. Siapa tidur lepas jogging? Kita terus get ready untuk kita punya kerja lah pada hari tersebut. Okay, yang tu adalah untuk jasmani. Untuk emosi, kita emosi ni yang paling penting lah. Saya tahu ramai yang macam, aku emosi lah, aku stres hari ni. Siapa macam tu? Cuba komen. Siapa macam tu? Saya stres lah hari ni, saya rasa saya emosi sangat. Saya rasa nak tidur je sebab saya stres. Lepas tu marah kawan-kawan. Kawan tak tahu apa-apa, tiba-tiba kena marah. Okay. Jadi emosi ni kita kena kawal lah. Kawal emosi. Kalau rasa macam nak marah, kenapa kita rasa nak marah? Sebab perangai-perangai yang kita rasa, perangai-perangai kawan kita. Tapi kita tak boleh ubah orang. Kita boleh ubah diri kita je. Kenapa kita nak jadi macam dia? Kita kena stay lah dengan kita. Kena kawal je emosi. Okay? Lagi satu, kawal pengurusan stres. Dah masuk dah pengurusan stres. Kawal stres tu. Jangan nak stres sangat. Kenapa kita nak stres? Kita kena enjoy je buat kerja. Ya, Faratira. Okay. Jadi emosi ni memang penting lah. Kita kena kawal emosi kita. Jangan kalau stres, stop, kejar buat kerja. Kerja memang takkan siap. Tapi bila kita dah ada pengurusan masa kita, memang kerja tu akan siap. Bila rasa stres, stop kejap. Stop what you doing. Kita akan contohlah kalau macam saya lah kan. Saya kalau macam dah sampai limit dah. Dah tak boleh dah tak boleh fikir dah. Saya akan tengok cerita Korea. Siapa macam tu? Antara sebab kita tak boleh nak keluar dah sebab dah tengah hari. So macam saya akan, saya nak tengok cerita Korea lah. Kadang-kadang, saya nak buka YouTube lah, nak karaoke. Buka YouTube karaoke. Itu adalah cara saya lah, cara saya. Siapa yang buat macam tu? Siapa yang macam saya? Saya, Kak Aina. Okay, kita gang. Alright. Okay, seterusnya, yang tu je lah emosi. Emosi memang kena kawal. Bila kita tak kawal emosi, akan jadinya stres lah. Okay. Mungkin ada webinar sebelum ni ada yang buat pengurusan stres. Jadi kat situ kita boleh tengok lah macam ni kita nak uruskan stres kita. Daripada emosi lah, kita kena kawal emosi kita. Benda kecil je, jangan lebar-lebarkan. Masalah kecil je, setiap masalah mesti ada penyelesaian. Kenapa kita nak fokus kepada masalah padahal kita boleh fokus kepada penyelesaian. Okay? Yang tu adalah salah satu benda yang saya rasa saya patut share lah sebab saya yang buat perkara tersebut. Sebab saya terapkan perkara tu
dalam diri saya. Saya pun share dengan kawan-kawan saya, kenapa kau kena stres? Padahal kau boleh je selesaikan benda tu. Benda kecil je. Tak perlu pun nak lebar-lebarkan masalah-masalah tu. Contohnya masalah kawan. Mesti ada masalah kawan kan. Masalah kawan. Kalau kawan tu biar je lah dia. Dia, kita. Kalau rasa macam nak tegur. Macam tu. Okay. Kadang-kadang kawan pun boleh jadi emosi juga. Tapi kita kena pandai kawal lah. Kita memang emosi ni memang kena kawal. Kalau tak boleh jadi stres. Okay? Alright. Seterusnya kita teruskan dengan rohani. Rohani ni dari segi keagamaan lah. Okay, kalau macam ikut kepercayaan masing-masing lah. Kalau memang kalau saya lah, contohnya saya kalau penat memang akan terus solat. Contohnya kena awalkan solat macam tu. Okay. Kalau rasa macam stres kan, stres hari ni, terus pergi solat. Okay. Itulah apa yang saya nak share baru-baru ni lah. Sebab masa SEM 6 kita akan buat proposal, akan ada projek. Kalau saya iaitu ekonomi rumah tangga, pada semester 6 ni saya ada program fashion show di mana saya akan buat satu baju yang bertemakan evening dress. Jadi saya memang masa diploma saya bukan major fashion. Jadi saya rasa macam tahulah kalau menjahit tangan tu memang tak kemas lah. Memang tak kemas kalau menjahit. Jahit pun jahit ala kadar je. Tapi saya masuk ERT ni, saya kena ambil course fashion. Jadi saya perlu buat projek ni, program fashion show. Okay, siapa nak pergi 29 Jun ni. Nanti dapatkan link saya akan share dengan Syafiqah. Okay, link tu. Sekarang masih available untuk seater. Jadi siapa yang nak beli, siapa yang daftar boleh cepat-cepat lah. 29 Jun pada hari Rabu. Jadi pada fasa sekarang ni memang saya rasa saya perlu stres ke tak sekarang ni sebab memang banyak kerja. Kadang-kadang macam banyak kerja tak tahu nak buat yang mana. So kita macam termenung kejap. Aku nak buat yang ni ke yang ni kadang-kadang dengan kawan pun macam, kau buat apa hari ni? Aku tak tahu buat apa sebab aku banyak kerja. Kadang-kadang kita cakap dengan kawan macam tu. Siapa yang rasa pernah buat macam tu? Aku banyak kerja lah hari ni tapi aku tak tahu nak buat mana satu. Mesti ramai kan? Tapi itu macam kita stop kejap, kita fikir, aku kena buat ni. Okay, yang ni due dia dah nak dekat so aku buat yang ni. Macam tu. Okay. Walaupun macam saya lah, saya tidak mahir dalam pembuatan pakaian. Tapi saya belajar sebab kita kat sini, kita belajar. Kita tak pandai buat tu, tapi kita belajar. Okay, contoh kalau AJK Technical, saya tak pandai ni nak buat OBS webinar ni. Tapi kita belajar. Okay, saya tak pandai nak buat link Google Meet. Kita belajar. Kita tanya bukan sebab tak nak orang anggap kita ni bodoh. Tapi kita nak belajar benda ni. Okay? Saya tahu sebab saya lalui benda yang sama. Sebab macam adalah orang-orang yang surrounding saya, dia tak tahu nak buat benda tu. So saya cakap lah, kenapa kau tak belajar? Kau kena tanya. Lepas tu dia tanya, nak belajar dengan siapa? Tanyalah, tanya orang yang pakar. Tanya YDP ni. Sebab YDP, contohlah kalau macam pengurusan untuk persatuan. Dia akan tanya macam, aku tak tahulah yang ni. Mesti ramai yang tak tahu sebab antara MT je yang macam
kena pergi sana, jumpa HEPA, pergi sini. So macam kita kena faham lah macam kau kena macam kawan saya tu, saya tak tahu nak pinjam ni. Tu tanya dia, kau pergilah tanya YDP ni kan. So macam dia macam bila tak tahu dia stuck kat situ. Dia macam ada masalah tapi dia tak nak selesaikan, dia nak orang lain yang selesaikan. Okay. So macam kita kena ni lah, kita kena figure out sebab kita adalah leader untuk diri kita. Sebab kita manusia, kita manusia, kita kena pilih, kita kena jadikan pilihan tu sebagai masa depan kita. Okay, contohnya kita belajar dekat UPSI ni adalah masa depan kita. Keluar daripada ni kita mestilah of course nak jadi cikgu, betul? Sebab kita dah belajar pendidikan. Okay. Okay, yang tu dari segi rohani. Daripada segi intelek. Okay, intelek seperti yang diketahui bahawa intelek adalah daya pemikiran, mindset. Dah macam business class dah. Sebab saya pun ada buat business class juga. Kalau nak tahu, saya ada 2 part-time job. Saya ada part-time kerja data entry. Saya ada kerja dengan mak saya. Business lah, business class. Okay. So kat situ saya rasa macam, sekarang aku rasa macam, aku boleh bahagikan masa untuk ni. Tapi kerja aku semua siap. Macam kawan-kawan kan, macam kita kadang kalau kita nak lepaskan stres kita kadang kita cerita dengan kawan kita luah. So macam Nurul, saya rasa macam saya stres hari ni sebab aku kena buat kerja ni, kadang kita luah benda tu tapi kawan kita cakap, tapi kerja kau siap je, laporan kau submit je, aku lagi tak submit, dia kata macam tu. Aku cakap, kan aku submit kerja awal kot. Tak apalah. So maksudnya kita punya pengurusan masa tu betul lah. Okay. Okay, yang mindset ni, intelek. Okay, untuk mindset kita dah tahu kita belajar, ada yang belajar ISM, ada yang belajar ISMP. Siapa, tak tahulah major kat sini, majority yang menonton ni adalah ISMP ke atau ISM. Tapi mindset kita untuk menjadi, kalau kita dah belajar pendidikan, mindset kita adalah untuk jadi guru. Tapi kita diterapkan, dia tidak janjikan untuk penempatan sebagai guru. Tapi kita kena figure out lah, kita boleh jadi guru sandaran. Kita boleh jadi guru dekat sekolah-sekolah swasta. Okay. Yang ni kos apa? Syafiqah kos apa? Pendidikan sains. Sains mesti banyak swasta. Tak dapat tu kita figure out lah. Sebab kita keluar mesti kita nak kerja, betul? Kita nak duit untuk teruskan kehidupan. Okay, kita keluar mesti kita nak kerja. So macam situ adalah satu perkara yang boleh selesaikan masalah lah. Kita boleh untuk sekolah swasta, kalau dapat sekolah kalau keluar ni dapat posting, alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah, itu adalah rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing lah. Okay, cuma kita je yang kena usaha. Kita dah ada mindset ni. Mindset kita, aku nak jadi cikgu. Bila dah macro teaching, macam ni rupanya jadi cikgu. Kita dah ada mindset kat situ. Aku nak jadi cikgu. Lepas tu, bila dah ada mindset ni, kita kena ikutlah. Kita kena ikut kita punya tujuan lah. Mesti dalam sesuatu kehidupan mesti ada tujuan. Okay. Dah macam ceramah pula. Dalam satu kehidupan kena ada tujuan.
Okay. Siapa kat sini belajar pendidikan tapi nak jadi doktor? Aduh, pelik. Masa dulu, okay, macam dulu Aina daripada College Vocational ERT Setapak, KL. Jadi dekat situ macam gurau-gurau awal dengan guru-guru kenapa saya punya cita-cita saya nak jadi doktor. Tapi saya belajar dekat guru tersebut gelak. Habis tu kenapa kau belajar dekat KV? Kau nak jadi doktor. Dan tu masa tahun yang pertama lah, sem pertama. Diorang guru mesti tanya cita-cita apa semua kan. Yang untuk pengenalan diri, hobi, cita-cita, nama penuh, hobi, cita-cita, umur berapa. Mesti lecturer tanya, guru tanya. Okay, cita-cita saya jadi doktor. Gerak guru tu. Habis tu kenapa kau belajar dekat kafe? Dia cakap macam tu. Aku cakap main-main je. Okay. Alright. Okay, daya pemikiran ni. Okay, mindset ni memang setiap perkara kita kena ni lah. Mindset kita. Contohnya macam kita tak biasa duduk rumah sewa, betul tak? Tapi tiba-tiba duduk kat UPSI kena duduk rumah sewa pada sem-sem akhir ni. Kita kena ubahlah mindset kita. Oh, aku duduk rumah sewa ni, aku kena behave. Aku kena jaga kebersihan. Aku kena jaga adab. Aku kena jaga aku punya pertuturan. Pemakaian macam tu. Ikutlah kalau rumah tersebut macam kalau dapat housemate yang boleh-boleh ni, boleh masuk kan. So macam okey lah, kita buat je lah kan. Tapi kebersihan kena jaga. Memang everything apa yang kita buat, kebersihan kena jaga. Okay. Siapa duduk rumah sewa? Dekat dalam Google Meet ni? Tak? Okay, faham. So macam memang saya sendiri boleh masuk UPSI. Okay, tak apa. Nanti dah masuk UPSI nanti kenalah ubah mindset. Macam aku dah duduk tanpa aku dah duduk rumah sewa, tak duduk rumah sendiri dah. Kalau rumah sendiri mak boleh sapu rumah. Kalau rumah sewa siapa nak sapu? Takkan kita nak depend dengan kawan kita. Kau sapu lah bilik aku ni, ruang-ruang aku ni. Mana boleh macam tu. Kalau dapat roommate macam aku maki dia. Memang kita kena ni lah, macam bila dah ada roommate kita kena kerjasama tu je. Yang penting kebersihan, kerjasama. Takkanlah seorang tu nak memang satu sem tu dia je yang sapu. Taklah, tak boleh lah macam tu. Okay. Itu adalah salah satu mindset yang saya dah ubah. Sebab kita fikir macam aku duduk dengan orang lain, aku kena ubah mindset aku untuk jadi roommate yang bagus lah. Sebab kita nak jadi yang lebih baik daripada yang terbaik. Okay? Kena ada common sense. Oi Putri, banyak pengalaman ni. Kena ada common sense. Banyak pengalaman ni. Pengalaman rumah sewa. Okay. Alright. Okay, itu adalah topik untuk kepimpinan mampu membawa kecemerlangan. Jadi apabila kita dah terapkan Jerry dalam kehidupan kita, kita rasa memang akan kita punya susunan atau kehidupan kita memang dah okey lah, memang dah baik dah kat situ. Bila kita jaga jasmani, kita jaga emosi, kita jaga rohani dan intelek. Kat situ kita dah boleh dah jadi pemimpin untuk diri kita dan untuk cemerlang dalam kehidupan kita. Okay. Take note tau benda ni. Sebab kat sini memang Aina sekarang terapkan jasmani, emosi, rohani dan intelek ni. Okay. Alright. Seterusnya.
Next slide. Okay. Okay, manfaatkan masa dalam kehidupan seharian. Yang ni Aina nak share sebab dulu saya mempunyai pengalaman kerja di bawah food and beverage line. Saya menjadi supervisor di Tony Roma's Restaurant. Di situ saya belajarlah untuk menguruskan masa saya. Dalam masa yang sama, saya belum konvo dan belum bentang FYP saya. Saya punya projek tahun akhir. Kalau dekat KV lah orang panggil projek tahun akhir. Kita akan buat satu produk tapi grouping. Jadi kat situ memang saya ambil pengajaran lah bagi saya. Memang silap lah time tu. Kat situ saya ambil pengajaran. Oh, aku kena bahagikan masa aku sini. Macam tu lah. Macam tu Aina terapkan. Memang setiap hari Aina ada jadual dan masa Aina. Contohnya hari ni contoh hari ni kita dah ada webinar kan. So malam tadi dah siapkan dah skrip ni. Dah siapkan dah poin-poin nak cakap ni. Hari ni juga budak rumah nak buat cleaning rumah. So macam cakap lah, dalam pukul 9.30 tu, dah get ready dah untuk webinar ni. Dah cakap dengan Syafiqah nak link Google Meet ni, nak get ready dah. Lepas tu, pukul 10 dah start webinar sampai pukul 11.20. Kita tak boleh 11.20 tu kita nak start untuk cleaning. Kita kena pukul 12 tu start untuk cleaning. Kita kena figure out lah macam pukul ni aku kena buat ni. Tapi lepas je buat tu kena ada masa untuk kita preparation. Sebab everything yang kita buat kita kena prepare. Kita tak boleh tak prepare. Contoh macam Aina buat webinar ni, Aina buat sendiri slide. Tapi Aina minta tolong Syafiqah untuk tolong kawan Syafiqah bentangkan. Sebab disebabkan line, disebabkan talian yang memang tak boleh nak bagi kerjasama. So kita minta tolonglah Syafiqah ya. Kat situ jadual dan masa. Dalam kehidupan seharian kita memang kena ada jadual dan masa kita. Siapa yang ada jadual dan masa everyday? Macam malam kita buat apa yang kita buat. Pukul ni aku kena buat ni. Pukul ni siapa buat macam tu? Memang setiap malam dia dah fikir dah untuk esok. Before tidur. Bagus. Boleh jadi pemimpin ni. Bakar-bakar YDP cik. So memang Aina buat jadual dan masa every night. Sebelum tidur Aina akan buat. Esok saya nak buat ni. Pada pukul 10 saya 8 sampai 7 sampai 7.30 saya akan jogging dulu. Pukul 8 7.30, pukul 8 tu memang kita dah macam rest, lepas tu mandi apa semua. Pukul 8 kita terus macam kalau Aina, kalau saya dah kena kelas face to face. Saya kena pergi bengkel. Jadi pukul 8 tu memang dah get ready untuk pergi bengkel. Sebab pukul 8 dah buka dah bengkel. Tapi saya pukul 8 baru nak gerak pergi bengkel. Itu pun dah lambat dah. Tak apalah kalau saya tu kan. Pukul 8 kita nak gerak pergi bengkel sampai petang lah. Tapi kalau sampai petang. Tapi tengah hari kita nak makan tengah hari. So dalam lepas tu kita kena ikut jadual lah. Makan tengah hari pukul apa? Pukul 1. Kita tak boleh lah kalau kita dah buat pukul 1 kita makan tengah hari, pukul 12 kita dah makan tengah hari. Tak boleh lah macam tu, pukul 1 dah kita makan. Nanti kita drag masa kat situ. Kat sini dah, sebab Aina sendiri dah ada pengalaman dalam pengurusan masa ni. Pengalaman dalam membuat jadual dan masa ni.
Kadang-kadang kawan ajak awal kan, tak apalah korang pergi lah dulu, pukul 1 nanti aku makan. Ataupun suruh diorang tapau ke kan. Memang kalau kita dah buat jadual dan masa ni, kita kena ikut. Okay, sebab nanti takut kita dah drag. Sebab pagi, Aina pergi bengkel sampai petang. Malam ada meeting. Okay, kalau macam okay, yang tu dekat perancangan kerja. Okay, kalau jadual dan masa ni memang daripada pukul berapa ke pukul berapa nak buat apa. Okay, saya tahu yang menonton ni ramai yang buat macam tu. Sebab kita dah jadi pelajar, so macam banyak perkara yang kita kena fikir. Bila banyak perkara yang kita fikir dan perkara yang kita nak buat, kita mesti kena ada jadual dan masa. Bila kita tak ada jadual dan masa ni, memang tengok cerita Korea je lah. Tak baik lah cerita Korea ni. Memang tak baik lah cerita Korea, memang tak baik. Kadang-kadang 4 jam, siapa pernah tengok 4 jam sampai 5 jam cerita Korea? Aina mengaku memang Aina sendiri tengok sebab tentu memang belum masa tu cuti SEM. Rasa macam tak guna betul lah hari ni. Tak guna, useless. Sampai 4 jam, 5 jam tengok cerita Korea weh. Uish. Melalaikan je. TikTok. TikTok sampai 1 jam, 2 jam. Padahal 2 jam tu kita boleh buat apa tau? Dah siap dah report kita. Kita ada 3, okay, contoh kita ada report. Kita tengok cerita Korea tu. Rasanya 2 report dah boleh siap dah 3-4 jam tu. Tak sedar. Sebab itulah kita kena ada jadual dan masa. Okay. Saya tahu nak tengok cerita Korea ni sebab kita rasa hari tu kita down. Rasa macam malas lah nak buat ni. Tapi malas tu boleh. Tapi sekejap je lah. Jangan drag lama-lama. Dulu Aina ada masuk kelas business. Kelas business kosmetiknya, bahagian kosmetik. Kalau tidak minat Korea tidak mengapakan, tak apa. Tapi minat apa? Hobi apa? Ikutlah kalau macam minat Korea ke, minat anime ke, jalan-jalan. Macam kalau kat TikTok, jika masalah tiada jalan keluar, maka kita keluar jalan-jalan. Tak apalah, okey lah tu kalau jalan-jalan. Tapi jalan-jalan tu kita kena fikir lah, kita ada assignment kita nak buat. Tahu kita nak lepaskan kita punya stres dengan jalan-jalan. Aina pun buat macam tu juga. Tapi masa kita jalan-jalan tu, kita fikir kerja kita yang banyak. So macam tak enjoy. Tu bagi Aina lah. Tak tahulah siapa yang bagi tadi. Siapa yang Afiq tak minat Korea. Tak minat Korea tak apa. Kalau rasa macam hari tu tak ada motivasi lah kan. Nak share lah something yang rasanya macam boleh digunakan. Kalau rasa macam malas, macam tak ada motivasi pada hari tersebut, kita buat something yang kita suka. Tapi janganlah sampai tak ada motivasi tu sampai esok. Itu dah melampau lah. Sebab kita dah mindset kita nak belajar. Mindset kita adalah student. Student mesti kena belajar. Okay? Okay Ashikin? Alright. Jadi apa yang Aina nak beritahu, kita kena ada jadual dan masa. Okay, seterusnya kita kena ada perancangan kerja. Perancangan kerja ni macam tadilah jadual dan masa juga. Tapi dalam perancangan kerja ni macam kita susun lah kerja apa yang kita nak buat. Okay, contohlah. Okay, dulu kan. Okay, ini pengalaman saya sendiri. Okay, saya banyak ni. Okay, dalam buku ni. Memang banyak benda nak buat untuk esok ni. Tapi 2 je yang aku buat. Kadang-kadang 1 je aku buat. Kita dah senaraikan 5 dah ni.
Kadang-kadang satu je yang kita buat. Tapi tak apa. Bila kita dah ada perancangan kerja ni, kita boleh buat esok. Contohnya macam hari ni saya ada nak buat laporan. Kita ada 2 laporan nak buat. Kita ada kertas kerja nak buat. Kita nak jumpa dengan kita punya SB. Lepas tu lagi satu kita nak buat group discussion. Ada 5. Kita buat yang mana mampu dulu. Kemudian kita dah buat contohlah kita dah buat laporan tu, dah siap dah satu laporan. Lepas tu kita nak pergi group discussion. Dah siap dah group discussion. Tiba-tiba SB tak jadi jumpa sebab time tu dia ada hal. Kita drag lah SB ni ke esoknya. Tak esok lagi. Macam tu. Tapi kerja-kerja yang kita boleh buat, kita buat dulu. Contoh je laporan ni kita tak mampu nak buat hari ni, kita buat esok. Kalau macam kertas kerja ni kita tak boleh buat hari ni, kita buat esok. Tapi kalau contohlah kertas kerja ni memang kena siap esok. Kita kena siapkan kerja kita siapkan kertas kerja ni dulu. Itu adalah salah satu perancangan kerja lah. Mesti semua dah tahu kan, macam mesti semua tak nak kerja last minute kan. Semua tak suka kerja last minute. Tahu mesti ramai yang tak suka kerja last minute. Aina sendiri pun tak suka kerja last minute. Bila kerja last minute ni memang kerja dia orang cakap terabur lah, memang terabur. Sebab kita dah tak boleh fikir dah. Tapi kena submit esok. Tak submit esok, lecturer kata tak ada markah. Tapi lecturer dah bagi tahu dah. Dah bagi tahu kena submit ni. Tapi hari ni, esok nak hantar hari ni baru buat. Tak boleh lah macam tu. Kalau ada banyak kerja, kita buat draft dulu. Contoh laporan kan, kita buat draft laporan dulu. Lepas tu baru kita buat sikit-sikit. Bila ada draft, kita dah tahu dah main point apa kita nak terangkan. Boleh kat situ? Boleh? Alright. Yang menonton ni harap macam bolehlah take note apa yang saya bagi tahu, sebab saya rasa kawan-kawan saya macam tu. So macam kita nak share lah benda tu, macam kenapa kau siap lambat macam ni? Kenapa kau siap? Kenapa hari ni kau nak buat, esok nak hantar, padahal kau dah tahu daripada minggu lepas hari ni kau kena hantar. Kenapa kau baru nak siap hari ni? Kadang-kadang kita rasa macam kesian lah kat kawan kita nak tunggu tapi tak boleh. Nanti markah kita kurang pula. Kan, betul tak? Itu bukan selfish tapi sebab kita rasa macam yelah markah kita kan. Takkan kita nak tunggu dia. Takkan kita nak kurang markah disebabkan tunggu dia. So kita kena bagi advice lah dekat kawan-kawan kita yang macam tu. Okay? Kalau kita tak mampu nak tunggu dia, kita bagi advice kat dia. So kita bila dah nasihatkan dia dah sedar dah. Oh, rupanya kau dah buat macam ni. Rupanya kau buat macam ni. Buat draft dulu. Aina banyak kali cakap dengan kawan-kawan Aina. Macam mana Aina boleh siap proposal sampai bab 3, diorang baru bab 2. Sebab Aina dah ada draft. Pada awal lagi. Sebab Aina memang suka bahagian-bahagian research ni. Sebab lepas tu kita akan buat draft dulu dah. Macam mana Aina bahagikan masa ni? Sebab kita ada meeting persatuan. Sebab Aina ada meeting persatuan. Group discussion. Program fashion show. Assignment yang lain. Assignment lain tu memang banyak lah. Contohnya laporan-laporan. Lepas tu kita ada macam dalam program tu Aina sebagai ketua AJK Kerajaan dan Sumbangan. Lagi memang banyaklah kerja tapi kita kena bahagikan masa. Okay? Yang macam tu lah apa yang saya buat
waktu sekarang ni. Sebab saya rasa macam, banyaknya kerja Aina ni, banyaknya. Tapi Aina cuba untuk bahagikan masa. Bahagikan masa, ada perancangan kerja, ada jadual dan masa, situ. Bila ada perancangan kerja, jadual dan masa, memang you are the leader to your own self. Okay? Kau adalah leader untuk diri kau. Kadang-kadang kita cakap diri kita kan, kau adalah leader. Okay, kau adalah leader untuk diri kau. Cakap macam tu. Semua mesti ada cakap dekat diri kita sendiri kan sambil tengok cermin. Betul ke pilihan aku ni? Betul lah ni. Kau adalah leader. Kau adalah leader. Kau adalah leader. Kadang-kadang cakap banyak kali. Sebab tadi dah masuk, Aina nak share yang Aina masuk business class tu. Dia sendiri cakap, kau ada, you adalah leader untuk diri you. Dia cakap macam tu. Wow. So macam kita kena buat sesuatu tu pilihan kita lah. Kau nak duit, kau kena carilah. Nak cemerlang, itu pilihan kau lah. Nak cemerlang, kau kena ikut ni lah, perancangan kerja, jadual dan masa. Aina tahu bahawa semua boleh jadi pemimpin. Sebab pemimpin adalah leader. Okay. Leader bukan suka mengarang-arang je. Leader adalah kita jadikan ia sebagai contoh. Okay. Contoh untuk perbaiki. Contoh untuk perkembangkan lagi. Contoh untuk mengubah, untuk menjadi lebih baik. Okay. Itu adalah salah satu contoh. Itu adalah salah satu contoh pemimpin lah. Okay. Pemimpin bukan untuk mengarah-ngarah sahaja. Leader bukan untuk mengarah-ngarah sahaja. Ada kan tengok macam ada satu iklan kan, leader dia suruh orang bawah dia buat. Orang bawah dia buat. Orang bawah dia tu suruh orang bawah dia buat. Itu bukan leader. Okay. Itu adalah bos. Okay. Alright. Semua faham Cik, semua dah take note Okay. Syafiqah dah sem berapa? Sem 4 kan? Okay. Semua sem 4 lah ni kan? Ada yang giling-giling, ada yang tak apalah. Tak, beza-beza juga. Ada yang sem 2, sem 3. Okay. Sem awal ni buatlah macam ni. Take note. Okay. Tak apa, sem 2 ke, sem 3 ke, sem 4 ke, take note semua. Okay, seterusnya. Siapa tahu masa English ni? Procrastinate. Siapa tahu? Putri? Menangguh. Pernah menangguh? Pernah tapi tak lama. Tipulah kalau tak pernah. Sebab Aina sendiri pernah tangguh kerja tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama tu, janganlah sampai esok baru nak buat. Hari ni kau buat apa? Tengok cerita Korea je. Buang masa. Lagi satu, benefit. Bila kita bangun awal pagi, macam lepas subuh memang Aina tak tidur. Benefit dia adalah kita boleh rasa macam masa tu memang cukup. Memang benefit bila kita bangun pagi. Bila kita dah solat subuh, jangan tidur. Terus buat perancangan kerja ke, jogging ke. Lepas jogging kita buat perancangan kerja ke. Jangan rasa macam, kalau rasa macam penat sangat kan, tidur pukul 3 pagi, buat laporan ni ataupun tak tidur lagi ni. Okay, tidur tu sekejap je lah. Janganlah sampai drag sampai petang kalau nak bangun. Macam orang hantu lah. Itu memang sangat membazir masa lah kalau bangun lambat. Aina rasa macam bangun lambat ni, ini pendapat Aina lah. Kalau bangun lambat ni memang membazir masa. Okay? Sebab tu lah kalau Aina pagi-pagi
tanya dulu, kau morning person ke atau night person? Kalau morning person kita gang, esok kita jogging. Ajak macam tu je. Kita gang. Okay. So tangguh kerja ni memang semua pernah buat. Tapi jangan lama-lama lah. Dulu masuk business class pun Aina adalah yang leader ni dia cakap tangguh kerja tu boleh tapi jangan lama. Dia cakap macam tu. So Aina pun macam ya ke? Baru tahu. Okay, tak apa. Sebab Aina pernah tanya dia, macam mana macam stres sangat sebab tak ada sale kan. Dengan Aina punya belajar lagi. Lepas tu dia cakap, cuba stop kejap. Stop tu maksudnya tangguh lah kerja kejap. Kemudian buat apa yang kita suka. Macam hobi kita, macam pergi hiking kan. Macam kita dah ada kerja, okay, sepatutnya hari ni aku ada sepatutnya Sabtu Ahad adalah hari yang aku hiking. Sebab kita nak stop daripada stres ni lah, kerja-kerja ni. Kerja-kerja yang banyak ni. Tak apalah. Tapi kita kena siapkan apa yang kita mampu dulu. Lepas tu kita kena ada rancangan kerja. Kita kena tahu assignment kita tu due dia bila. Tiba-tiba kita pergi hiking hari ni, due esok. Tak boleh macam tu. Kita kena siapkan. Before pergi hiking, kita kena siapkan kerja kita, baru pergi hiking. Lepas tu esok submit dah. Ataupun edit sikit-sikit, baru submit. Macam tu. Yang macam saya cakap tadi lah, draft tu memang kena penting. Draft kerja, poin-poin apa yang kita nak buat. Okay. Memang ramai yang buat penangguhan kerja ni. Tangguh kerja ni. Tapi jangan tangguh lama-lama. Bila kita tangguh lama-lama, banyak lagi kerja yang nak kita hadap nanti in future. Okay. Alright, jadi ini adalah topik yang ketiga. Rasanya ini adalah topik yang terakhir. Okay, Putri. Manfaatkan masa dalam kehidupan seharian. Aina haraplah dalam webinar hari ni dapat sesuatu lah. Yang menonton dapat sesuatu yang baik. Okay, yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Gitu. Macam mana Putri? Ayat dia? Putri tak pantang pun tadi. Ada Kak Aina awal-awal. Ada. Okay, so yang tu adalah webinar hari ni memang sangat bagus sebab kepimpinan tidak membawa kecemerlangan. Jadi kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Okay? Yang itulah bila Syafiqah kata webinar pengurusan masa, tajuk dia adalah pemimpin bukan penghalang kecemerlangan kan? Jadi macam pemimpin bukan untuk semua orang, bukan YDP je lah. Pemimpin adalah untuk semua orang. Pemimpin adalah kita untuk memimpin diri kita. Okay. Okay, Nur Aina Syifa. Alright. Rasanya itu saja untuk daripada saya. Yang baik diambil, yang tidak baik tu dibuang-buang. Okay. Itu saja. Terima kasih Putri, Syafiqah, semua para Tira dan yang menonton juga di Facebook Live. Okey, baiklah. Terima kasih Kak Aina. Demikian ia telah tadi perkongsian daripada Cik Aina Afifah binti Azali yang sangat padat dan berguna untuk diaplikasikan pada masa hadapan. Saya juga tertariklah dengan kata-kata Kak Aina yang kita adalah leader kepada diri kita sendiri. Apa-apa pilihan tu ada dekat tangan kita, sama ada kita nak atau tak je. Okey, jutaan terima kasih diucapkan kepada Cik Aina Afifah binti Azali kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang amat berguna dan bernilai kepada kami semua.
Seterusnya kami akan membuka sesi soal jawab lah kepada para hadirin yang ingin bertanyakan soalan. Hello, Assalamualaikum. Saya nak bertanya, dengar ke? Boleh. Okay. Saya nak tanya bagaimana Encik Aina bahagikan waktu buat assignment atau tutasan dengan meeting kelab dengan budak lain? Okey, soalan ni bukan soalan daripada Hakim Nama Hakim Budak saya banyak penonton tu. Oh, penonton. Okey. Soalan ni bukan saja daripada awak saja, tapi kawan Aina pun macam mana kau boleh uruskan masa kau? Macam mana kau bahagikan masa kau dengan assignment, tugasan dengan meeting club? Okey. Firstly, sebab tu dah kita kena ada perancangan kerja. Kalau kelab ni, meeting-meeting yang Aina buat, sebab dulu masa MT, memang tak ada tarikh-tarikh untuk meeting. Tapi sekarang Aina buat meeting, kita dah ada tarikh untuk meeting-meeting dah before program. So macam kat situ kita dah boleh tahu lah, meeting program ni pada hari ini. So macam kat situ dah tulis dah dalam buku. Kita semua ada buku kan. Belilah buku. Kalau tak ada buku yang ada tarikh tu, macam buku yang ada tarikh ni, Monday, Tuesday, Wednesday. Belilah buku macam tu. Memang sangat berguna. Bukan untuk disimpan ya, digunakan kan. Buku macam tu, bila kita dah tahu, okay meeting ni, kita note je lah, okay meeting ni, kita tulis dulu, okay. Lepas tu ada program kelab ni. Okay, kita masuk lah. Okay, program sini kita tulis. Okay, lepas tu pada week first dengan week second untuk assignment lah. Week first dengan week second mesti kita tak ada assignment. Jadi week 3 barulah banyak assignment masuk. Betul tak? Week 3. Nak ikutkan memang banyak sebab week first dengan week second kita add drop lagi kan? Kadang kita tak dapat kelas lah, dah full. So macam dalam masa yang sama, week 3 tu memang banyak lah. So kita tulislah dulu kat perancangan kerja. Okay, yang ni kena submit ni. Tapi bila kita rasa week 14 tu dah banyak assignment nak kena buat, kita kena buat draft kerja dulu. Macam ada course, ada subjek yang Aina kena ambil ni, semua kerja dia kena hantar week 14. Takkanlah week 14 tu seminggu tu kita nak buat. Kita ada program fashion show ni. Aku ada program fashion show ni. So kat situ kena ada perancangan kerja. Lepas tu tugasan yang diberikan macam last minute, macam tiba-tiba lecturer kata, okay kena buat ni, hantar minggu depan. So macam, aku kena buat ni. Kita tak boleh mengeluh sebab kita student je. Kita tak boleh mengeluh. So macam, kita tak boleh nak cakap, saya tak boleh hantar pada minggu depan sebab minggu depan saya banyak kerja. Mesti mesyarah bengang punya. So macam kita notekan je lah, tarikh ni aku kena hantar ni. Tanya lecturer tu bila nak kena hantar. Okay, tarikh ni. Kita tulis lah situ. Then dalam waktu yang sama, kita buat draft dulu. Buat draft kerja tu dulu. Lepas tu nak dekat tarikh tu dalam 2-3 hari nak dekat tarikh tu baru kita dah buat full. Okay. Kalau macam Aina memang dah tak boleh nak tangguh dah. Memang dari dulu memang tangguh dah sebab Aina rasa program fashion show adalah program besar bagi Aina. Sebab Aina sendiri pun bukan mahir dalam fashion tapi Aina cuba untuk belajar. So macam, yang ni adalah tugasan, adalah projek yang besar bagi Aina. Jadi kat situ macam, aku tak boleh nak tangguh kerja yang lain-lain. Macro teaching Aina belum present lagi. So macam, kawan-kawan semua dah present. Aina je belum present. So kita buat kerja lain dulu. Tapi FYP Aina dah siap proposal. Alhamdulillah lah. Tapi kena betulkan sikit-sikit je lah, biasalah tu. Okay. Itu je lah cara untuk bahagikan waktu.
Apa-apa pun memang ada perancangan kerja. Okey. Seterusnya saya bagi peluang untuk soalan. Misalnya boleh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya. Okay. Dengar. Okay, soalan saya dua pada tajuk ataupun channel. Tapi soalan boleh tak Cik Afifah ceritakan aktiviti yang telah lalu dalam kelab reaksi luar uji. Macam menarik. Bukan macam menarik tapi memang menarik. Ha. Nak face yang program secara bersemuka ataupun online? Semuka dulu. Bersemuka Okay. Sebab tu bersemuka memang best lah. Memang tak boleh nak cakap. Sebab memang best. Sebab kat situlah kita dapat bergaul dengan kawan kita. Itu adalah satu. Okay. Program apa yang kita buat adalah kalau tengok dekat kelab rekreasi luar UPSI punya Instagram, boleh follow Kerlu UPSI. Boleh follow kat situ. Kita ada paling best lah yang nak pergi adalah Gunung Datuk Negeri Sembilan. Kemudian memang every week kita akan buat program outdoor. Okay. Kita ada hiking dekat Gunung Datuk, Bukit Kutu. Lepas tu Latar Midang. Latar Midang tu hiking dengan mandi air terjun sekali. Kemudian biasalah cakap asal. Kemudian ada macam-macam lagi lah. Yang tu je lah yang I nak menajam. Sebab kita sempat dengan Gunung Liang. Gunung Liang dekat sini je Tanjung Alim. Tapi Gunung Liang tu tidur dekat situ, camping. 2 hari 1 malam dekat Gunung Liang. Tapi memang best lah sebab dia ada mossy forest. Yang itulah yang Aina pernah sempat pergi yang 5 masa SEM 1. Masa SEM 1 pun ada caving at Gua Tempurung. Tapi Aina tak terpilih untuk pergi sebagai seorang rakan esko je tentu. Jadi Aina tanya daripada pengalaman senior lah yang pergi dan pengalaman yang RA yang dapat pergi. Mereka kata memang sangat mencabar tapi dalam masa yang sama memang best sebab dapat pengalaman yang baru. Tahu ke cave kan? Cave at Gua Tempurung. Siapa pernah pergi? Okey, tak apa. Next sidang kita pergi. Syafiqah je dengar program. Okey. Itu saja Afiq untuk program bersemuka. Kalau program secara online ni, kita akan buat program yang macam ada webinar berkaitan dengan outdoor. Ada yang ada pertandingan yang berkaitan dengan outdoor juga. Banyak program yang kita buat. Kita dah post di Instagram Kerlu UPSI. Boleh follow. Siapa yang menonton ni boleh follow. Okay. Alright. Itu saja Afiq yang saya rasa saya boleh kongsi pengalaman saya. Tapi memang best. Saya nak cakap saya rasa memang saya memang buat pilihan yang betul lah dalam masuk kelab rekreasi luar UPSI. Okey, itu saja. Soalan seterusnya ada ke Putri? Rasanya dah tak ada soalan dah. Kak Aina. Okey, jadi itu saja ya. Itu saja. Alright. Okey, terima kasih di atas soalan yang telah diberikan. Semoga apa yang diperkatakan oleh Kak Aina dapat memberi manfaat lah kepada para hadirin sekalian. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri majlis kita pada malam ini, eloklah kita menyimpan sedikit kenang-kenangan. Oleh itu, saya mohonlah para peserta untuk membuka kamera
dan dijemput jawatankuasa teknikal untuk menyempurnakan sesi fotografi. Okey, untuk yang pertama ni kita ambil stress over Okey, satu, dua, tiga. Okey, yang kedua pula informal, dia bebas. Satu, dua, tiga. Okey, dari sekali satu, dua, tiga. Okey, terima kasih Kak Aina semua. Okey, terima kasih jawatankuasa teknikal yang telah menyempurnakan sesi fotografi. Dengan berakhirnya kongsian panel jemputan kita dan sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Saya selaku moderator program ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan webinar pengurusan masa, kepimpinan tidak menghalang kecemerlangan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan serta kelemahan itu datangnya daripada pihak kami sendiri. Sebelum bersurai, mohon untuk mengisi link kehadiran yang diberikan di chatbot live Facebook. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ina sebab sudi meluangkan masa. Ya, sama-sama. Kak Nanti, Ina dulu boleh? ha? Kak Ina dulu boleh? Boleh. Nanti apa-apa kita PM ya. Alright. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih Kak Ina. Terima kasih Kak Ina. Sama, good luck in future. Thank you Kak Ina. Terima kasih juga Mas. Terima kasih Mas. Mas, terima kasih Mas. Sudah pagi ya. Terima kasih.